Selamat petang, salam sejahtera. Beberapa jam selepas Haji Jinor mesah mendapat 44 sokongan daripada Adun Sabah dan sah masih kekal sebagai Ketua Menteri Sabah, ini akhirnya Safi Afdal buka cerita, buka mulut, bukan terngangah, bukan terngadah, bukan kerana terkejut, bukan juga kerana menyesal, bukan juga mau menangis, tetapi beliau nyatakan sesuatu yang anda tak pernah tahu dan tak pernah fikir. Ini rupa-rupanya, ini adalah komen balas, ini reaksi daripada Safi Afdal selepas dia tahu, selepas Haji Jinor berjaya membuktikan dia masih memiliki 44 sokongan Adun Negeri Sabah yang disangka oleh Haji Jinor, disangka oleh Bung Mukhtar dan juga Safi Afdal sebagai sudah kekurangan. Tapi akhirnya Haji Jinor masih dapat kekalkan 44 sokongan Adun itu. Apa kata dan reaksi daripada Safi Afdal? Ini dia saudara-saudara. Safi kata, bukan isu jumlah SD, tapi akta anti lompat parti. Wah, untuk makluman kamu semua, negeri Sabah belum lagi mewartakan, belum lagi meluluskan dan belum menerima akta anti lompat parti untuk Dewan Undangan Negeri Sabah. Untuk persekutuan, iya, sudah diluluskan. Tetapi di Sabah, akta anti lompat parti belum diluluskan. Dan ramai orang tanya, cakap dengan saya, bukankah undang-undang lompat parti itu sudah diluluskan dalam perlembagaan persekutuan di persekutuan, dan kalau sudah lulus dalam perlembagaan persekutuan sepatutnya boleh guna sudah di negeri, kata mereka. Sebenarnya jawapan itu tidak tepat. Undang-undang anti lompat parti hanya terpakai di Dewan Undangan, Dewan Rakyat atau di Parlimen dan mana-mana negeri yang telah meluluskannya. Tetapi untuk Sabah, rang undang-undang anti lompat parti belum lagi diwartakan dan belum diluluskan. Jadi oleh sebab itulah, siapa-siapa yang melompat, Adun di Sabah yang melompat, tidak ada penyingkiran ataupun tindakan yang boleh dilakukan kepada mereka. Itu sebabnya ramai orang kata, keadaan politik di Sabah ini tidak akan aman dan tidak akan pulih selagi akta anti lompat parti ini belum lagi diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah. Kerana kita pun tahu, antara negeri yang paling suka lompat parti, antara negeri yang paling banyak kali terjejas, tumbang, gara-gara perbuatan lompat parti ialah di Sabah. Kita sangat terkenal. Bukan kita harus berbangga, kita harus malu dengan tindakan-tindakan seperti ini. Dan ahli-ahli politik di Sabah ini patut malu kerana telah dicop sebagai antara negeri yang paling banyak kali lompat parti di Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri paling banyak kali lompat parti. Ahli Parlimen paling banyak kali lompat parti. Boleh disebut paling banyak kali datang daripada Sabah. Banyak ahli-ahli politik di Sabah ni lompat sekejap, lompat lagi, lompat sekejap, lompat lagi, lompat sekejap, lompat lagi. Bahkan ada netizen kata, kalau mau tangkap katak paling mahal, kalau mau tangkap katak yang paling besar dan gemuk, pergi di Sabah, kata mereka. Sebab banyak katak di Sabah ini. Dalam longkang ada, dalam jalan raya ada, di atas jalan raya ada, dalam hutan ada, dalam rumah pun ada, kata mereka. Kamu setuju dengan itu? Terpulanglah pada anda. Pandai-pandailah kamu tulis dengan katak-katak itu. Hari ini, Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Muhammad Safi Afdal, kekal dengan pendirian menggesa Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Haji Jinor, supaya mengikut Perlembagaan Negeri Sabah mengenai kedudukan beliau sebagai Ketua Menteri Sabah. Beliau berkata, dakwaan sokongan daripada 44 ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang diperoleh Haji Ji tidak perlu dikemukakan. Kalau dia ada nombor, kita pun ada nombor. Jadi tak payah cerita mengenai nombor. Nombor yang dia dapat daripada orang warisan bukan Adun warisan. Nombor orang UMNO, semua itu memang nombor. Kata beliau. Jadi sebenarnya tidak perlu dari dulu masa saya menang pilihan raya, sepatutnya kalau ikut perlembagaan parti yang mendapat majoriti ialah warisan, kata
Safi Afdal. Nah, saya sudah ulas itu sebentar tadi. Kami boleh ikuti konten saya sebelum ini, yang mana menulis bahwa kononnya Bung Mukhtaradin bakal jadi Ketua Menteri Sabah yang baru, dan adakah ini akan memuaskan hati Safi Afdal kalau Bung Mukhtar yang jadi Ketua Menteri Sabah. Itulah saya kata tadi. Gabungan BN Warisan ini tidak akan jadi punyalah. Karena daripada potensi sajanya untuk bubar, untuk rosak pun awal-awal sudah boleh nampak. Kita ada 32 adun bertanding, Warisan sendiri ada 29 dun bertanding. Tetapi dari 2019 menurun sampai 19 kerusi. Katanya kepada pemberita selepas kunjungan hormat Duta Besar Jepun ke Malaysia, Takashi Katsuhiko di kediamannya di sini pada Isnin. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai dakwaan Hajiji pada Ahad bahawa beliau mempunyai 44 sokongan adun di mana akuan bersumpah SD telah pun dihantar kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin. Katanya, ia bukan berkaitan dengan jumlah sokongan atau SD yang berjaya diperoleh, tetapi akta anti lompat parti harus dikuatkuasakan di negeri ini. Dulu saya Ketua Menteri, kita bawa ke DUN. Percaya 2/3 saya menang. Datang yang lain, dia beli orang saya, terpaksa bubar DUN, kata beliau. Ada undang-undang, kalau kita tak ikut perlembagaan, ini keadaan yang berlaku di negara kita. Sebab itu, perkenalkan akta anti lompat parti, katanya. Sementara itu ditanya berhubung pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan ketua parti di negeri ini pada malam Isnin, beliau berkata, semua pihak termasuk dirinya telah pun membuat kenyataan mengenai situasi politik terkini. Kita tunggulah dia datang. Apa yang dia nakkan. Kalau kita dengar apa yang dia sebutkan, cuba untuk melihat keadaan bagaimana untuk merangkai senario politik yang ada, kata beliau lagi. Saya pun sudah buat kenyataan dan lain-lain pihak pun sudah buat kenyataan, kata Safi Afdal. Itulah saudara-saudara sekalian, satu perkara yang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Safi Afdal ini ialah kita perlu ada undang-undang anti lompat parti. Karena tanpa ada undang-undang anti lompat parti ini, perbuatan membeli dan menjual dan menangkap katak-katak ini akan sentiasa berlaku. Seperti yang dinyatakan, diakui sendiri oleh Safi Afdal ini, dulu saya Ketua Menteri, kita bawa ke DUN, percaya 2/3 beliau menang. Datang lagi yang lain, dia beli. Orang saya terpaksa bubar DUN, kata beliau. Jadi Safi Afdal sendiri kata, dia ada DUN yang dibeli dulu. Itu sebab beliau terpaksa bubar DUN. Saudara, begitulah komen daripada, reaksi daripada Safi Afdal apabila beliau diberitahu tentang 44 adun sedang menyokong Haji Jinor. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.